وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله آمين. Diriwayatkan juga oleh Muslim, yakni hadis yang sama sehubungan dengan arti penunaian sumpah di situ, dari Abu Bakar bin Abu Shaybah, Amru An-Naqi, Zuhair bin Harb, ketiganya dari Sufyan bin Uyainah. Diriwayatkan juga oleh Muslim daripada hadis Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri. Diriwayatkan juga oleh Muslim Yahya bin Yahya dan menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, dibacakan kepadaku hadis itu dari Malik, dari Syihab, dari Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap orang muslim yang kematian 3 orang anak tidak akan tersentuh api neraka juga, kecuali hanya penunaian sumpah Allah SWT. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada hadis Malik dengan lafaz yang sama dan dia berkata hasan sahih, hadis yang sahih. Kata Imam Tirmizi, dalam persoalan yang sama diriwayatkan juga dari Mu'adz, Umar Khattab, Ka'ab bin Malik, Uqbah bin Ubayd, Sulaim, Aisyah, Anas, Abu Dzar al-Ghifari, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'labah al-Ashja'i, Ibnu Abbas, Uqbah bin Amir, Abu Sa'ad dan Qurra bin Iyad. Imam Ahmad meriwayatkan, Ishaq telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, Auf bin Malik telah mengkhabarkan kepada kami daripada Muhammad bin Sirin, Abu Hurairah, bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap 2 orang muslim, yakni suami isteri, yang kematian 3 orang anak yang belum balik, pasti Allah mahu masukkan anak-anak beserta kedua orang tua mereka ke dalam syurga. Dengan keutamaan rahmat akan dikatakan kepada anak-anak itu, masukkan kamu ke dalam syurga. Mereka menjawab, kami menunggu ayah ibu kami. Setelah ditanya 3 kali, mereka tetap menjawab jawapan yang sama. Perawi melanjutkan, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kamu bersama ayah ibu kamu ke dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada hadis Zakwan, daripada Abi Sa'id, kaum wanita pernah berkata kepada Nabi, tolong sediakan 1 hari untuk kami, dan mengajar kami. Beliau mengabulkan dan memberi nasihat kepada mereka. Setiap wanita yang memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia, pasti Allah jadikan dinding baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 yang mati wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian juga 2. Syuraih meriwayatkan daripada Ibnu Asbahan, Abu Saleh telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami daripada Abu Sa'id, daripada Abu Hurairah dengan lafaznya, bila belum mencapai usia balik, yakni mana-mana anak yang mati sebelum balik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, Abu Razim dan Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Muslim hadis Abu Sa'id, hadis Syu'bah dengan lafaz yang sama. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 anak? Bagaimana kalau 2 anak? Bagaimana kalau 2 anak? Beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga 2 anak, demikian juga 2 anak, demikian juga 2 anak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan mu'allaq dari Syuraih daripada Ibnu Asbahan. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadis Bandar, daripada Syu'bah, daripada Ibnu Asbahan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam hal lafaz tersebut, bila belum berusia balik, Utsman bin Ibrahim Al-Muazzin berkata, Auf telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap 2 orang muslim suami isteri yang kematian 3 orang anak yang belum balik, pasti Allah masukkan anak-anak itu serta kedua orang tua mereka ke dalam syurga. Lalu perawi melanjutkan yang meriwayatkan hadis, mereka berada di salah satu pintu syurga, lalu diperintah, masuklah ke dalam syurga bersama kedua orang tua kamu. Riwayat An-Nasa'i, hadis Ishaq bin Yusuf Al-Arzaq bin Auf Al-A'raj. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kalangan wanita Ansar, siapa saja di antara kamu kematian 3 orang anak, dia pasti masuk syurga. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian juga kami.
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan kaum wanita. Baginda bersabda, masing-masing di antara kamu yang memiliki 3 orang anak yang meninggal pasti masuk syurga. Salah seorang di antara yang hadir bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila 2 anak yang meninggal? Beliau menjawab, yang memiliki 2 anak yang meninggal juga masuk syurga. Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Ummu Sulaim bin Mahal Al-Ansariyah yang Ummu Anas, iaitu ibu Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap 2 orang muslim, yakni suami istri, yang kematian 3 orang anak yang belum balik, pasti Allah masukkan mereka ke dalam syurga dengan keutamaan rahmatnya. Aku bertanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian juga kalau 2. Al-Musanna bin Amr bin Shu'aib dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ummu Mubashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 orang anak lalu dia bersabar, dia akan masuk syurga. Aku bertanya, bagaimana kalau 2 anak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demikian juga 2 anak. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam sahihnya daripada Talq bin Muawiyah, daripada Abu Zurrah, daripada Abu Hurairah. Dia bercerita, seorang wanita datang membawa seorang anak. Dia berkata memohon, wahai Rasulullah, doakan aku, kerana aku sudah mengebumikan 3 orang anak. Beliau bertanya, kamu telah mengebumikan 3 orang anak? Ya, jawab wanita itu. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah membentengi dirimu dengan benteng yang amat kuat dari api neraka. Al-Bukhari dalam tarikh, yakni dalam buku sejarah atau dikenali sebagai tarikh Bukhari, menyebut Ali bin Hashim berkata, Nah bin Umar bin Yazid bin Qubaisyah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ayahku telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Qubaisyah bin Burma. Dia berkata, aku pernah duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang wanita yang berkata, wahai Rasulullah, doakan aku, kerana aku tidak ada lagi anak yang masih hidup, dan tidak ada lagi anakku yang masih hidup. Beliau bertanya, berapa orang anakmu yang meninggal? Wanita itu menjawab, 3. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah membentengi dirimu dengan benteng yang amat kuat dari api neraka. Sa'id bin Mansur menyatakan, Ubaidillah bin Ziyad telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ayahku telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Suhaib bin Al-Qamah. Dia berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah sehubungan dengan anaknya yang meninggal, sementara kawan-kawannya bersikap kasar kepada. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, aku sudah ditinggal mati oleh 2 orang anak semenjak aku masuk Islam, tinggal yang satu ini. Baginda bersabda, sungguh kamu telah membentengi dirimu dengan benteng yang amat kuat dari api neraka. Banyak kalangan ulama menyatakan bahawa sanad hadis ini sahih, namun Suhaib sendiri tidak terhitung sebagai sahabat sehingga hadisnya menjadi dosa. Adapun sabda baginda, sungguh kamu telah membentengi dirimu dengan benteng yang kuat dari api neraka, artinya engkau akan memelihara dirimu dengan penahan yang kuat. Kerana asal kataan harb adalah menahan, sementara hizab artinya pancang dan sejenis yang dibuat di sekeliling kebun untuk menjaganya seperti pagar. Hadis-hadis ini dijelaskan bahawa anak-anak kecil akan masuk ke syurga nanti. Dinukil, disebut banyak ulama, kaum muslimin telah bersepakat dan persoalan. Al-Imam Al-Mawardi Afdal Qudah berkata, adapun anak-anak para nabi, kaum muslimin sepakat bahawa mereka akan masuk syurga. Adapun anak-anak kaum muslimin yang lain, menurut kebanyakan ulama juga dipastikan masuk ke dalam syurga. Mereka berkata, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Sebahagian ahli kalam, yang ulama tadi, tidak memberi tanggapan. Bahkan sebahagian mereka ada yang menyatakan bahawa anak-anak kaum muslimin itu seperti kaum muslimin yang sudah mukallaf. Pendapat itu jelas sekali. Syekh Muhammad Al-Manjari menyebut sebahagian besar hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan orang-orang yang ditimpa dengan musibah. Bukan sekadar mereka ini menyambut musibah dengan kalimah istirja, inna lillah, bersabar. Bahkan ada musibah-musibah tertentu yang pahalanya cukup besar. Di antaranya ialah musibah kematian anak-anak yang belum balik. Sesiapa sahaja di kalangan suami atau isteri, baik ayah ataupun ibu, bila anak-anak mereka yang belum balik meninggal dunia,
sama ada 2 orang ataupun 3, lalu mereka bersabar, maka kesemua anak ini menjadi benteng kepada ibu bapa daripada neraka. Bahkan disebut satu riwayat yang jelas, bila Allah Subhanahu Wa Taala menunggu anak-anak ini supaya masuk syurga, lalu mereka berkata, kami menunggu ayah dan ibu kami. Dan diminta lagi supaya mereka masuk ke syurga, lalu mereka berkata, kami menunggu ayah ibu kami sehingga berulang kali. Akhirnya Allah Ta'ala berkata, masuklah kamu bersama dengan ayah ibu kamu. Di mana seorang yang masuk syurga kerana sebab anak-anak, bukan disebabkan kerana amalan tertentu seperti puasa, sembahyang atau sebagainya, tetapi kerana rahmat Allah SWT. Lantaran mereka bersabar dengan musibah kematian anak yang berlimpah. Imam Nawawi menyatakan, ijma' para ulama, anak-anak Nabi SAW yang mati sebelum balik, mereka ini masuk syurga. Manakala anak-anak orang yang beriman, maka ini berlaku khilaf ulama. Tetapi pandangan jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mazhab 4, menyatakan bahawa anak-anak ini masuk syurga. Mereka beriman sebab mereka akan ikut akidah mak bapak mereka. Ada sebagian ulama menyatakan bahawa anak ini melihat kepada agama. Kekhilafan berlaku ialah sekiranya anak-anak yang belum balik ini mak bapak dia kafir, apakah dia akan masuk syurga? Kalau mak bapak di Islam, ayat Quran cukup jelas menyatakan, dan zuriat-zuriat mereka akan diikuti dengan bapak-bapak mereka. Tapi kalau sekiranya mak kafir, ayah kafir, dan anak-anak ini mati sebelum balik, kebanyakan ulama menyatakan anak-anak ini ahli syurga. Yang disebut dalam Quran, wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in, iaitu anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan syurga, yang di tangan-tangannya ada piala-piala gelas-gelas yang dituangkan kepada ahli syurga, yang menjadi rahmat kepada ahli syurga. Dan setengah ulama menyatakan bahawa dia mengikut akidah hayat. Dan pendapat ini kata Syekh Manjabi keliru. Maksud keliru tak tepat, kerana mereka ini belum balik dan mereka tidak mukallaf. Dan sepakat para ulama, siapa yang tidak mukallaf, sama ada di kalangan kanak-kanak, atau di kalangan orang gila, atau di kalangan orang yang tidak sampai dakwah, maka mereka ini merupakan ahli syurga. Mereka ini merupakan ahli yang dirahmati oleh Allah SWT. Namun mereka berdalil dengan hadis Aisyah dalam Sahih. Ada seorang anak kecil yang meninggal dunia, maka Aisyah berkata, sungguh beruntung anak ini, dia ibarat salah satu dari burung kecil di syurga. Dia belum pernah mengamalkan kejahatan, bahkan belum mengenalnya. Nabi bersabda, atau bukan sebaliknya wahai Aisyah, sesungguhnya Allah akan menciptakan calon-calon penghuni syurga. Allah menciptakan mereka sejak mereka berada di tulang sumbi bapa-bapa mereka. Allah juga menciptakan penghuni-penghuni neraka. Allah akan menciptakan mereka semenjak mereka masih di tulang sumbi bapa-bapa mereka. Karena hadis lain disebutkan, sesungguhnya anak kecil yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam telah diciptakan semenjak sebelum lahirnya sebagai kafir. Bagi setengah pendapat yang menyatakan anak-anak orang kafir dia akan masuk neraka, dia ikut akidah ayat. Mereka berdalilkan pada beberapa hadis. Dan hadis-hadis ini akan dijawab oleh ulama. Yang pertama hadis Aisyah yang menyatakan dia tengok anak kecil mati. Aisyah kata untung dia mati kecil, tak sempat buat jahat, tak kenal buat jahat. Nabi kata bukan begitu wahai Aisyah, sesungguhnya setiap zuriat manusia itu sudah ditentukan Islam atau kafir, syurga atau neraka. Walau dia masih kecil, dia dah tentukan syurga atau neraka. Dan mereka juga mengambil kisah Khidir alaihissalam. Apabila Khidir membunuh anak-anak di tepi pantai, tengok seorang budak, maka dibunuhnya. Bila dibunuhnya, maka Nabi Allah Musa bertanya, apakah sebab dibunuh? Lalu kata Khidir alaihissalam, kerana dia ini bila besar jadi kafir, dan juga akan mengkafirkan bapa. Sebab itu aku bunuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganti yang baik. Ini dalil yang digunakan oleh sebahagian ulama, yang dikatakan oleh Syekh Manjabi sebagai pandangan yang agak keliru, tidak kuat. Maka jawab mereka berkaitan dengan itu. Para ulama memberi jawapan bahawa Nabi hanya melarang Aisyah untuk memastikan satu persoalan tanpa terlebih dahulu menunjukkan dalil yang jelas. Sebagaimana dia mengingkari Sa'ad bin Abi Waqqas dan ucapannya, berikanlah untuknya, sesungguhnya aku meyakininya sebagai mukmin. Nabi bertanya, mungkin yang kau maksudkan muslim? Mana? Kata ulama, Aisyah berkata demikian bukan bermakna Nabi menafikan apa yang dikata oleh Aisyah. Nabi cuba nak ingatkan Aisyah bercakap biar dia dalil. Seumpama begini, seorang yang dia bercakap tentang khilaf mazhab, seumpama dia berkata begini, kan dalam Islam kan semua khilaf ada, semua khilaf boleh semayang gini. Maka datang orang ingatkan dia, jangan cakap lagi. Awak kalau tak tahu hukum khilaf, tak tahu ilmu, tak tahu dalil, jangan cakap.
Bahkan kita tahu seorang tidak boleh beramal dengan khilaf kalau kita tak tahu dalil. Kalau kita kata jauh-jauh ni mazhab Hambali, mazhab Hanafi, walau kita tak tahu kita apa ulama, apa dalil apa, maka tidak sah kita beramal dengan mazhab tersebut. Sebenarnya kita suka jalan ataupun kita hanyalah mempermainkan agama. Allah Ta'ala menempelak golongan yang bermain dengan agama. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Wahai Muhammad, jangan kamu peduli orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai barang mainan dan untuk hiburan, dan ditipu oleh kehidupan dunia. Ini orang main agama, antaranya orang yang bila kita kata bak hilang, dia pun hilang juga. Walau dia tak tahu sumbernya di mana, asasnya di mana, dalilnya di mana. Apa orang ni patut kita tengok. Umpama begini, seorang yang ahli sembahyang belakang depan makmum, seorang imam, dia tidak membaca bismillah, dia tu alhamdulillah rabbil alamin. Bila selesai, si alim ni tanya, kenapa awak tak baca bismillah? Alhamdulillah, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Baik, kata boleh, tak kata boleh. Siapa yang kata tak boleh? Siapa yang kata boleh? Mana dalil? Saya dengar macam tu, tidak sah macam tu. Kena ulang boleh. Sebab dia tidak boleh beramal sembarangan begitu. Dia mesti tahu kenapa. Atau umpama dia tak baca bismillah, dia kenapa? Imam Mekah tak baca bismillah. Walau ini jahil, Imam Mekah baca bismillah, dia baca perlahan. Awak tak baca terus. Artinya menggunakan alasan individu tertentu untuk menyatakan sebab itu saya kuat. Tanpa mereka bertanya dan mencari dalil, maka ini salah. Jadi Nabi tegur Aisyah kerana Aisyah bercakap dengan begitu yakin. Bukan pandangan Aisyah yang salah. Orang yang kata tak wajib baca bismillah, kita tak ada salah pandangannya, tapi cara dia menerangkan pandangan itu salah. Dan cara dia beramal dengan pandangan sebelum jelas akan ilmu tersebut. Dan saya katakan kita tidak boleh beramal dengan khilaf, melainkan kita tahu pokok pangkalnya. Kita tahu hal tujuh khilaf tersebut. Kalau tidak, kita adalah orang-orang yang mesti mengambil fatwa daripada orang alim, bukan mengambil fatwa daripada dengar idalah, dengar mana-mana tempat. Maka perbuatan kita, amalan kita tidak dianggap sah oleh semua ulama. Imam Nawawi menyatakan dalam Syarah Muslim, kemungkinan Rasulullah SAW menyatakan demikian sebelum beliau mengetahui yakni dari wahyu anak-anak kecil kaum muslimin akan masuk syurga. Bila beliau akan mengetahuinya, baginda bersabda, setiap muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik, pasti Allah masukkan dalam syurga untuk tamat rahmat. Imam Nawawi menjawab lain-lain, iaitu Nabi belum diturun wahyu tentang kedudukan anak-anak kecil. Bila turun wahyu, maka jelas anak-anak orang beriman masuk syurga. Demikian juga anak-anak yang bukan Islam, yang belum balik, itu masuk syurga. Kandali itu bersifat umum kepada anak-anak yang kita katakan tidak melakukan dosa dan salah. Telah dipaparkan sebelumnya hadis-hadis yang menunjukkan pengertian tersebut, sebagaimana akan dituturkan dengan lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Hadis-hadis yang menunjukkan penjelasan berkaitan orang-orang kematian 3 anak. Dan ada pertanyaan berkaitan 2 orang anak, dan jawapan 2 sama dengan 3. Penafsiran yang bahagia. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berlaku ditanya, ketika ditanya berkaitan 2 orang anak. Demikian juga dengan pertanyaan kalau yang meninggal hanya 1, sebagaimana tercantum dalam sebahagian lafaz hadis wallahu a'lam. Kata Syekh Manjari, bukan sekadar dulu, ada seorang. Artinya di sini khulasan bukan kuantiti anak yang diambil, tetapi kesabaran di atas kematian anak yang belum balik. Wa imam kita mati seorang, wa imam mati 2, mati 3 ke mati 4 ke, kesabaran kita menerima musibah itu yang menyebabkan kita boleh masuk syurga, yang menyebabkan ibu bapa tadi mendapat rahmat. Sebab itu seorang bila anak meninggal, dan kita juga, dan dia bersyukur pada Allah dengan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan itu yang mengambil. Maka dengan cara ini dia menjadi penyebab pertama, dibinakan kepadanya istana hamd, kepujian dalam syurga. Yang kedua, dijadikan sebagai sitran wa hijaban anin nar, sebagai pelindung, dinding yang tebal, dinding yang kukuh daripada api neraka. Dan ingat, Allah Ta'ala sebut di sini berdasarkan hadis, Allah akan masukkan syurga dengan rahmat. Apa kita bolehkan makna rahmat? Adakah seorang ibu bapa berkata, kalau begitu saya dah ada anak 2 mati, 3 mati, saya tak nak sembahyang, saya tak nak puasa, saya tak nak buat kewajipan, cukup dengan anak tadi? Jawabnya ini membahayakan. Sebab Nabi kata Allah akan memasukkan dengan sebab kedua anak yang mati dengan rahmat Allah. Bimbang oleh anak mati 2, 3. Tapi kalau Tuhan tak beri rahmat, dia bukanlah satu sebab yang mutlak. Dia bukan satu sebab yang mutlak. Kerana itu sebenarnya orang yang kematian anak sekali
semayang, puasa, kena buat. Sebab itu cara nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya berharap pada satu amalan, ditimbang amalan lain yang penyebab kita masuk neraka. Kalau itu bila kita cerita rahmat, artinya manusia kena berusaha sedaya usaha mereka, sedaya upaya mereka untuk taat pada Allah. Maka rahmat yang akan datang. Kalau saya katakan, kita tak tahu amalan mana kita masuk surga. Kita tak tahu. Adakah semayang kita? Adakah puasa kita? Tetapi sikap kita nak belakang. Macam seorang peniaga, dia tidak mengetahui keuntungan yang mutlak datang daripada mana. Ataupun dia bimbang, kalau dia beli satu barang saja, dia tak akan mungkin jadi kaya. Maka dia berniaga. Kita tengok orang kaya, mana ada berniaga satu produk. Tak cukup dengan tanah berniaga hotel. Tak cukup hotel berniaga gula. Tak cukup dengan gula berniaga gandum. Semua benda yang dia berniaga ni berniaga. Kan dia nampak peluang. Demikian juga orang beriman. Orang beriman bila melihat ini ada pahala, maka dia akan gunakan semua. Yang anak mati dia bersabar, yang sembahyang dia bersabar melakukan ketaatan, yang puasa dia melakukan semua, yang sedekah, yang haji, yang sekalian ibadat-ibadat. Kan dia melihat ini semua peluang-peluang untuk mendapat rahmat Allah Taala. Yang mana satu Tuhan nak ukur, Tuhan nak kira akhirat kelak. Maka ruang kita cukup terbuka luas. Allah Taala boleh masukkan kita juga dengan sebab anak, boleh dengan sebab sembahyang, boleh dengan sebab puasa. Umpamanya Nabi menyebut dalam satu hadis, di mana Nabi menyatakan setiap kamu akan dipanggil mengikut pintu surga masing-masing. Dan disebut dalam hadis, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun. Dalam surga itu ada pintu namanya Rayyan, merupakan tempat masuk orang-orang yang berpuasa. Dalam surga ada satu pintu yang dimasuki oleh muazzin, oleh tukang bank semua. Dalam surga akan dimasuki oleh orang yang mati syahid. Dalam surga ada satu pintu yang dimasuki oleh ulama-ulama dan orang soleh. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, bolehkah aku mau dipanggil ke 8 pintu saja? Lalu kata Rasulullah, kamu di kalangan ini. Artinya Abu Bakar ni, dia akan dipanggil daripada 8 pintu surga. Macam kita sebut ada 8 tawaran dia dapat. Ikut suka dia nak pilih mana. Ada orang yang mungkin dapat satu tawaran, dipanggil daripada satu pintu surga. Sebab amalannya hanya cenderung di sini. Tapi orang yang saya katakan mengambil peluang semua dalam ibadat, kebaikan, pahala, perlombaan untuk mendapat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan panggil dia dari semua pintu-pintu tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sendiri daripada Syarambi bin Syuf'ah, dia berkata, aku pernah mendengar Uqbah bin Abdus Salam berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik, pasti akan menemui anaknya di pintu-pintu surga yang 8. Dari pintu mana pun dia boleh masuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis dari Musnad Al-Hims dengan lafaz itu. Dan hadis ini kata ulama hadis yang hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Mughirah, Jarir menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, Syaraf bin Syuf'ah menceritakan sebuah riwayat kepada kami daripada sebahagian para sahabat bersama kami. Diriwayatkan Allah berfirman, tapi kulihat kamu adalah orang-orang yang tidak sabar menanti, sudah masuklah kamu ke dalam surga. Diriwayatkan anak-anak itu menjawab, wahai Tuhan, bagaimana ayah dan ibu kami? Allah berfirman, kalau begitu masuklah kamu bersama bapa-bapa kamu dan ibu bapa kamu. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid bin Harun dari Hisham, dari Ibnu Sirin, suatu saat datang seorang wanita bernama Mawiyah menemuikan yang kali itu mengeluhkan soal anak. Maka aku pun menemui Abdullah bin Ma'mar Al-Qurashi, sama salah seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat itu menceritakan bahawa ada seorang wanita yang datang menemui Nabi dan berkata, berdoalah kepada Allah untukku agar anak ini tetap hidup, kerana aku sudah kehilangan 3 orang anak. Beliau bertanya, semenjak engkau masuk Islam? Wanita itu menjawab, ya, kalau begitu engkau akan masuk surga abadi. Diriwayatkan juga secara menyendiri dari hadis Ibnu Lahiyah dari Abu Isyana. Dia pernah mendengar Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar 3 benih dari tulang sulbi dari anak lalu meninggal dan dia bersabar, pasti akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad dari hadis Sya'sya' dari Muawiyah. Dia berkata, kami pernah menemui Abu Dzar. Aku bertanya kepadanya,
apa yang anda kerjakan? Dia menjawab, saya sedang mengurus pekerjaan saya sendiri. Aku berkata, kalau begitu ceritakanlah sebuah hadis kepadaku. Beliau menjawab, baiklah. Rasulullah bersabda, setiap muslim yang kematian 3 orang anak yang belum balik pasti akan diampuni dosa-dosanya. Riwayat Nasai dari Ismail bin Mas'ud dari Bishr bin Mufaddal dari Yunus bin Ubayd dari Hasan dari Sya'sa'ah dari jalur lain, jalan yang lain dari Abu Dhar Abdul Malik bin Amru menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, Qurra bin Hasan bin Sya'sa'ah bin Muawiyah dan menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, aku pernah bertemu dengan Abu Dhar di Ruqdah. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membelanjakan harta untuk 2 orang isterinya di jalan Allah akan menjadi penghalang dari api neraka. Dan Abu Dhar melanjutkan, aku juga pernah mendengar setiap muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik pasti Allah masukkan ke dalam surga dengan keutamaan. Itulah bagaimana kecenderungan ulama-ulama tabi'in untuk mereka mendengar hadis Nabi SAW. Dan kita tahu kalau dia mendengar hadis Nabi ini tidak terhitung akan kelebihan, begitu afdal atau dikatakan begitu terpuji. Sehingga kalangan-kalangan orang beriman pada zaman dahulu berusaha mencari hadis, walaupun hadis itu jarak daripada mereka beribu batu. Bagaimana diceritakan Imam Bukhari menunggang himar kagak yang dianggap binatang yang paling lembab, berbanding unta dan berbanding dengan kuda atau berbanding dengan bawang. Imam Bukhari sanggup mengharungi jarak 1000 batu daripada tempat di Bukhara di Rusia menuju ke Iraq semata-mata nak memastikan satu hadis Nabi. Bagaimana beliau cukup memahami kelebihan hadis. Bahkan mereka mencari-cari sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sehingga mereka sanggup menunggu berhari-hari. Dan pernah diceritakan Yahya bin Ma'in oleh kerana keinginan, kesungguhan dan tahu kelebihan mencari hadis, dia telah membelanjakan seluruh harta pusaka yang ayah dia tinggal bagi. Kata Syekh Al-Fatah Al-Qubdah dalam bukunya As-Safahat, bagaimana Yahya bin Ma'in bila ayahnya meninggalkan kepadanya 1 juta lebih harta pusaka, 1 juta dinar lebih. Maka semua wang tadi digunakan untuk mempelajari hadis, untuk kos musafir, kos beli buku, kos untuk memberi hadiah kepada guru-guru, sehingga tinggal lagi selipar dengan baju dia bahkan. Hartanya tinggal selipar dengan baju untuk belajar hadis Nabi, sehingga dianggap sebagai umdah ataupun kita katakan penghulu hadis pada zaman tersebut. Dan sesudah dia memahami hadis, Allah Ta'ala ganti yang dulu dia belanja tu orang bagi balik, bahkan dia lebih kaya daripada sebelum ini. Kelebihan mempelajari hadis-hadis Nabi, sehingga mereka sanggup jumpa sahabat ini, jumpa sahabat, dan mereka mendengar hadis. Dan sahabat-sahabat ini seorang yang berpegang kepada amanah untuk menyampaikan hadis bagaimana mereka dengar. Kerana mereka mendengar sabda Nabi SAW, Allahumma arham khulafai. Qila ya Rasulullah, wa man khulafau? Qala alladhina yuballighuna ahadisi, alladhina yasma'una ahadisi wa yuballighunaha kama yasma'un atau kama qala. Itu orang yang menghafal hadis aku, yang dengar hadis daripada aku, lalu menyampaikan hadis ini sebagaimana yang mereka dengar. Mereka tak tambah wala sikit pun. Antaranya apa yang bila ada seorang tabi'in untuk bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW tentang hadis-hadis daripada Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana bagaimana tabi'in ini yang bertanya pada sahabat, dan sahabat ini yang bertanya pada sahabat yang lain yang lebih mengetahui hadis tentang adakah disebut tentang sesuatu nasihat yang berlaku. Maka Abu Dhar pun membaca 2 hadis yang menunjukkan keutamaan ini. Yang pertama, siapa yang mempunyai 2 isteri lalu dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah yang dengan menafkah isterinya dengan adil dan sama-sama, maka menjadi jinjing kepada neraka. Dan yang kedua, siapa yang mempunyai anak, 3 orang anaknya mati dan usia yang belum balik, juga menjadi jinjing kepada neraka. Ini syahidnya atau petunjuknya ialah hadis tentang benteng daripada api neraka. Dan di sana ada riwayat yang menyebut 4 orang anak. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan, Muhammad bin Abu Bakar Al-Miqdad berkata, Al-Harith bin Qais menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap 2 orang muslim, suami isteri, yang kematian 4 orang anak, pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga.
Para sahabat bertanya, bagaimana kalau 3 orang anak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 3 anak juga demikian, masuk surga. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau 2 anak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 2 orang anak juga demikian. Sesungguhnya di antara umatku ini ada yang mengisi sebagai besar neraka, sehingga mereka menjadi salah satu isinya. Dan di antara umatku ini adalah ada yang dengan syafaatnya memasukkan kaum muslimin ke surga lebih banyak jumlahnya daripada suku Murrah di moyang mereka. Nabi menyebut tentang orang yang mati 3. Hadis ini dimulakan dengan 4. Hadis ini dimulakan dengan 3. Dan saya dah sebut dia punya persepahaman semua hadis ini. Arti tak kira lah kita mati seorang, mati 2, mati 3. Kalau kita bersabar di atas kematian anak tersebut, maka balasannya adalah rahmat Allah dalam surga, diampunkan. Kali ini adalah musibah yang besar bagi setiap orang yang menyintai anak-anak. Kemudian di sini disebut perisian hadis ini. Selain daripada 4, 3, 2 mati, maka Nabi menyatakan kalangan umatku ini sebahagian besarnya ialah ahli neraka. Sebahagian besar ahli neraka. Maksud sebahagian besar ahli neraka dengan mengingat umat Rasulullah dengan persen ratusan umat Muhammad. Tetapi kalau kita nak banding dengan umat lain, umat Nabi yang paling rendah sekali masuk neraka. Nabi menyebut dalam suasana umat Nabi SAW sahaja. Dan Nabi juga menyebut kelebihan umat. Baik, bila cerita umat ni lama sebenarnya. Tetapi ada kalangan umat yang dia seorang boleh beri syafaat kepada ahli neraka untuk dikeluarkan lebih banyak daripada suku Murrah. Suku Murrah ni kalau kita sebut macam bangsa Melayu pula, macam kita sebut bangsa Jawa, boleh keluar sejumlah manusia yang sebilangan bangsa ini, menunjukkan bahawa di sebalik ramai umat Nabi SAW masuk neraka, di sana ada syafaat, di sana ada rahmat. Itu orang-orang tertentu. Kalangan mereka Nabi-Nabi di sana. Kalangan mereka ialah syuhada. Kalangan mereka ialah ulama yang beramal ilmu. Kalangan mereka orang-orang soleh. Kalangan mereka ialah muazzin yang ikhlas kepada Allah. Kalangan mereka ialah ahli Quran, pakar-pakar Quran yang membaca Quran. Mereka ini yang akan mengeluarkan sejumlah besar umat Muhammad dengan syafaat yang Allah Ta'ala ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang boleh mampu memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Ini dengan izin Allah dia boleh keluarkan umat ini dari neraka. Sebab Nabi sebut ramai dulu umat masuk neraka. Nabi juga beri rahmat kalangan umat-umat ini yang baik, amal budi, kepinya, iman kepada Allah, sehingga mereka mampu beriman. Ibnu Majah meriwayatkan di rawi yang sama melafaz sesungguhnya umatku dan seterusnya hadis. Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah bin Abdul Rahim bin Sulaiman bin Daud bin Abu Hindi melafaz Daud bin Abu Hindi. Dari Abdullah bin Qais al-Asadi dan Haris bin Qais dia berkata, kami pernah bersama Abu Burdah pada satu malam. Abu Burdah menceritakan pada malam itu juga sebuah hadis dari Rasul. Baginda bersabda, setiap 2 orang muslim suami isteri kematian 4 pendahulu, yakni anak, pasti dimasukkan Allah dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau 3 orang? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, demikian juga 3 orang, demikian juga 3 anak. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau 2 orang anak? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, demikian juga 2 anak. Kemudian disebutkan lanjutan hadisnya. Ada sebagian ulama menyebut bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun penulisnya tidak berpandangan demikian. Diriwayatkan oleh Nasai dari hadis Amr bin Wahab, dari Amr bin Haris, daripada Bukai bin Ashyaj. Dia berkata, Imran bin Nafi menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dia berkata dari Hafs yang membangkitkan dari datuknya Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, pada siapa yang bersabar atas kematian 3 anak kandungnya, dia akan masuk. Ini lebih jelas sebut anak kandung. Maknanya anak angkat tak masuk. Ada mesti anak kandung. Anak tiri tak masuk. Karena anak tiri walaupun sedih, dia tak seperti anak. Al-Haytham bin Jamil meriwayatkan daripada Ahwas, daripada Asim Al-Ahwal, daripada Asim Al-Ahul, daripada Anas, dia berkata, bila meninggal anaknya Az-Zubair, Rasulullah mendatanginya kemudian bersabda, setiap orang yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik, mereka akan menjadi dinding baginya dari api neraka. Amr Hakim bin Mansur meriwayatkan di Yunus dari Ibn Sirin dan Ubaydah As-Salmani dan Zubair bin Awwam daripada Nabi
Barang siapa yang kematian untuk orang anaknya belum balik, mereka akan menjadi dinding baginya di api neraka. Dan hadis-hadis yang seumpamanya, insyaAllah kita akan lihat lagi. Kesemua hadis ini sebenarnya bagi menguatkan. Para ulama bila menyebut hadis itu dengan banyak. Kadang-kadang kita tengok baca suku. Dia ada sebab. Kenapa para ulama menyebut hadis itu berulang? Bahkan Imam Bukhari kadang-kadang satu hadis dia menyebut pada 5 tempat dalam buku. Dia ulang-ulang dalam beberapa sebab. Yang pertama bagi menguatkan pernyataan tersebut. Yang kedua kerana ada hadis itu lebih dhaif dan hadis satu lebih sahih, maka dia akan menguat. Yang ketiga kerana hadis yang kedua yang diulang itu mempunyai penerangan sedikit. Umpamanya disebut 3 orang anak. Hadis yang kedua sebut 3 orang anak kandung. Maka itu dia punya faedah. Ada sedikit sebutan tadi, maka disebut. Yang satu lagi menyebut 4 orang, maka diulang. Walaupun makna itijah dia, kesudahannya ialah siapa bersatu atau masuk surga. Namun hadis ini disebut ulang kali dengan tujuan ni. Pertama kerana ada hadis yang lain, maka dibuatkan hadis satu lagi. Yang kedua untuk menekankan kelebihan benda ni, proses sebenar. Yang ketiga kerana ada riwayat yang berikutnya, yang seterusnya yang diulang itu ada makna tambahan, penjelasan tambahan yang menunjukkan kelebihan-kelebihan orang yang bersabar dan musibah. Allahu Akbar. Assalamualaikum.